Sekarang ni kita akan bincangkan tentang Ustaz, tak dengar Ustaz. itulah. Dengar tak? Okey, dengar. Okey. Jadi kita akan bincangkan tentang dialog antaragama. Dialog antaragama ni adalah sesuatu yang dilaksanakan dan juga kita akan bergaul dengan semua orang. Bagaimana kita bincangkan tentang kita ta'ayush. Sebab tu saya ada patutnya ada presentation tapi saya tidak dapat berikan hantaran daripada yang kita keluar. Cakap je lah ada tak dapat tengok slide tu. Tak dapat tengok slide. Tak masuk. Nampak tak slide tu? Nampak Ustaz, nampak. Okey. Besar tak? Kecil. Tak apa. Pertama sekali kita akan cerita tentang dialog antaragama. Okay. Dialog antaragama ni adalah perbincangan. Oh, nampak. Besar lagi. Dia adalah perbincangan atau perbahasan antara dua pihak tentang satu perkara. Dan agama ialah perbincangan, perbahasan dan pemahaman antara satu agama dengan agama lain dalam sesuatu isu. Jadi, yang agama itu kita nak mencari titik ketemuan. Namun, dialog atau komunikasi antara agama tetap berlaku bagi mana sahaja, walaupun sekalipun. Kita berjual beli, kita makan minum, kita bekerja, kita akan dialog antara mereka beragama. Itu yang sebenarnya informal. Yang formal artinya secara serius kita sebagai orang Islam membawa nilai-nilai Islam yang ada, berdialog dengan orang Hindu, orang Buddha, orang Kristian, orang Bahai, dan mereka membawa nilai-nilai dan prinsip agama mereka, dan kita menyelesaikan sesuatu masalah menggunakan fahaman agama masing-masing. Islam dengan Islam, orang Kristian, orang Kristian, orang Hindu, tetapi bersama-sama berdialog untuk mencari masalah. Dan mereka menerima idea kita dan kita menerima idea dia. Di mana titik pertemuan dan di mana sempadan yang tidak boleh berbincang. Contohnya nak menyelesaikan masalah, sudut agama menyelesaikan masalah pencemaran. Maka apa yang kita lakukan? Kita bersetuju iaitu nak tanam pokok buluh atau pokok di sekeliling bandar. Jadi gereja campur masjid, gereja datang sama-sama tanam pokok. Itu tak ada masalah. Sebab kamu bukan harmonian. Macam tu. Dialog lah, menyelesaikan masalah. Tapi menggunakan institusi agama masing-masing. Kita buat derma darah. Orang gereja, orang Hindu Buddha datang, orang Islam datang, kita derma darah untuk tolong orang. Itu dengan membawa logo agama masing-masing. Itu tak ada masalah. Yang ada masalah ialah nanti kalau kita lakum dinukum waliyadin, akan tahu agama kau atas agama aku. Ini yang kita kena clearkan dalam konteks dialog. Maknanya kalau dia agama lain, bukan bermakna kita pergi gereja, kita
sembah agama dia, lepas tu dia pergi masjid, dia pun sembah ikut kita. Dia tak boleh lah. Di mana titik pertemuan dan di mana titik pertemuan dalam isu lah. Kemudian dialog ini ada dua perkara. Pertama ialah isu agama, kepercayaan, pegangan, hidup, budaya dan sistem dalam agama disebut isu umum yang berkepentingan. Itu ada dua dialog lah. Jadi biasa dialog ini akan membawa yang menjadi bermasalah ialah yang berkaitan dengan isu agama, kepercayaan. Kalau kita menghina dan mengata sembahan orang bukan Islam, maka sebenarnya ini akan membawa dialog yang merosakkan. Maknanya kalau kita dialog, kita kutuk agama dia dalam dialog itu. Itu problem. Forum antaragama ialah forum antaragama pula. Kita duduk tak duduk. Saya dulu buat program. Ada orang Hindu, Kristian juga kat depan, semua orang dengar. Dan Hindu, orang Islam pun semua dengar daripada parti-parti mereka, daripada orang Islam. Berkaitan tentang macam mana nak contohnya isu remaja, isu gadget, isu perzinahan dan sebagainya. Masing-masing akan cerita berdasarkan agama mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut didengar oleh semua orang. Itu pun forum antaragama. Itu pun juga. Jadi tak ada masalah. Tapi masa forum jangan sekali kita menghina dan mengata agama orang lain. Ini ada masalah. Kemudian isu umum yang untuk kepentingan bersama dari masyarakat dan semasa yang kita tadi ialah berkaitan tentang tanah pupuk dan sebagainya. Baik. Okey, apakah dia perkara-perkara tujuan dialog? Pertama ialah mencari kesepakatan dalam membela masyarakat negara bangsa. Ini tujuan. Kalau tujuan lain, tak boleh. Itu kesepakatan dalam membela masyarakat negara bangsa. Yang kedua, memupuk keharmonian agar boleh hidup berdampingan. Jadi oleh kerana kita tahu, orang Kristian ni, orang Hindu ni, orang Buddha ni, dan mereka tahu daripada kita, jadi tidak akan berkeharmonian, tidak ada masalah. Ada orang marah masjid, penampur subuh-subuh, kuat-kuat, mengganggu agama lain, itu lah. Maksudnya, tak ada masalah agama lain, dia akan tunggu, memang subuh-subuh, jangan lagi. Itu tak ada rasa pun. Dan orang Islam pula merasai bahawa untuk tidak mengelakkan atau tidak mengganggu orang bukan Islam, maka dia tidaklah melaungkan bacaan Quran pada pagi dengan taklah itu sunat saja. Kalau azan tak apa, melaungkan dengan kuat-kuat, nyaring-nyaring. Pukul 5 dah buka, padahal pukul 6 baru masuk subuh sejam. Jadi kita tahu alunan itu ada alunan yang sederhana dan lagu-lagu yang mungkin lagu-lagu Al-Quran yang memanglah Al-Quran itu menunjuk umat terutama curahan telinga, tapi lagu-lagu yang perlu dengar tenang aja kan. Islam pun tak ada masalah dengan itu. Itu berharmonian. Kalau kita nak sembelih korban pada minggu hadapan, kita tahu kawasan kita ada orang India, maka kita tutuplah pagar kita dengan kain-kain tua supaya orang tak nampak, bukan Islam tak nampak. Tak dengar suara tak jelas. Hello, dengar tak? Jelas tak suara? Hello, suara jelas tak? Jelas Ustaz. Dengar Ustaz. Suara jelas. Okey. Kemudian menggalakkan masyarakat dari terjebak dari hasutan dan adu domba mengikut emosional. Kalau kita dah kenal agama lain, kalau kita dapat maklumat ada orang Hindu nak buat macam ni, ini bohong ni, ini mesti teroris, bukan daripada gereja. Ini bukan daripada gereja. Itu je orang mereka. Ini bukan orang masjid ni. Orang Islam sepatutnya harmoni, bukan mengajak kerosakan. Itu akhirnya kita kadang-kadang sebagai tahu ini agama ni. Maknanya ini bukan cabaran daripada agama Hindu Buddha. Ini individu ni. Orang Hindu Buddha tak buat macam ni. Begitu juga mereka kata orang Islam tak macam ni. Ini individu Islam yang tidak faham Islam. Sebab itu kenapa mereka bergaduh. Kenapa ada orang letakkan kepala babi di depan masjid dan ada protes.
seluruh alam, rahmatan lil alamin. Tujuannya. Jadi akhirnya mereka lihat kita akhirnya mereka ni agama yang kepada Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dan akhirnya mereka kembali dengan Islam dan mereka akan kembali kepada Islam. Mereka bukan masuk Islam. Mereka bukan convert tapi lebih sebab kita cakap, dia tak boleh cakap dia kena panggil pemeluk Islam tu. Dia bukannya masuk Islam, dia kembali kepada Islam. Sebab Islam adalah agama fitrah bagi seluruh roh yang berada saja sama manusia. Kalau dia adalah orang bukan Islam, orang Hindu, roh dia adalah asalnya Islam, dia perlu dikembalikan kepada Islam. Kesian nanti orang tu. So, apa kita perlu buat ialah kita perlu Islam sebagai agama rahmah yang akan berbalik jalur-jalur penyikapan yang ada di mereka. Mereka kembali kepada Islam. Walaupun dia Hindu, Buddha, Kristian, Padri, Abi dan sebagainya. Ini adalah membawa rahmat kepada sekalian alam. Ini kena clear. Jadi tujuan kita dialog antara agama kepada Islam, kita nak membawa Islam sebagai rahmat, bukan menghina mengata. Sebab tu kalau dialog tak lalih dalam sebelah ibadah itu kes dialog di pentas tak lalih ustaz yang kita panggil tu dia kutuk agama Hindu, Buddha kan. Jadi saya rasa itu tak, saya rasa cukup kalau dia kata Islam yu'la wala yu'la, ada yang sebut tinggi dan tidak ada agama yang boleh tinggi daripada kita, tak ada masalah ni. Tapi bila dia mula kutuk, dia kata akidah orang tu tentang trinity apa sebenarnya, dan ini akan membawa ketegangan di dalam dewan tersebut. Patutnya kita tunjukkan Islam itu bawa rahmat dan lainnya. Kita tak kutuk kita dengan bahawa Islam itu ini sekarang ini ialah yang kita bincang ialah kebenaran antara benar dan terus betul dan benar apa beza. Kita nak mencari kebenaran. Ustaz. Ya. Ustaz, suara Ustaz tak jelas, macam putus-putus. Terus, halo. Putus dia macam ada macam bunyi, macam ada bunyi. Macam bunyi tekuk Ustaz. Bunyi apa? Ada macam bunyi tekuk. Kalau macam Ustaz Hamzah okey. Kalau Ustaz cakap dia macam bunyi tegeri. Tak mungkin mic Ustaz dekat sangat kot. Dia macam mic dekat sangat pula. Aduh, dia mic tu. Ni okey. Hello. Dia sebab gemuk. Apa ni okey? Hello. Ni dia macam suara Ustaz jauh. Semua tak kena. Ada 2 bar saja. Okey, dengar? Halo? Okey. Okey lah. Sikit lagi. Ni slide yang kedua akhir. Dan sebagai berdakwah pilihan. Ini adalah sebagai berdakwah pilihan. Itu kena clear lah kita. Itu tujuan dialog. Tak ada benda lain, bukan nak seronok-seronok, nak kutuk-kutuk naik ini, tapi sebagai ada pandang. Walaupun kita tanam pokok bersama-sama. Okey, dan yang terakhir, slide yang terakhir, saya pun tidak dapat lama hari ini. Sebab semalam, saya dapat vaksin, tapi daripada malam tadi saya tak dapat tidur. Saya tak betul vaksin tu kenapa buat. Jadi saya pun jadi mama, jadi kan, tapi tak apa. Apakah dia adab atau prinsip berdialog? Pertama, ikhlas dan jujur. Ikhlas dan jujur. Jangan sesekali cuba jangan sesekali kita cuba membawa kerosakan dalam perbincangan tersebut. Contohnya kita memang saja nak dengki dia. Walaupun agama Hindu Buddha ni memang salah. Walaupun mereka sesat, confirm. Tapi kita kena tunjukkan keikhlasan kita. Memang kita betul-betul nak memajukan masyarakat dan mengharumonikan kehidupan. Walaupun kita tahu jiran kita tu orang Hindu Buddha tu dia agama yang sesat. Tapi bila kita nak dialog, jangan sekali kita ada unsur nak mempleki atau mengata mereka. Jadi satu, ikhlas dan jujur dalam berdialog. Yang kedua, berhujah dengan ilmu, jangan dengan emosi. Dengar Halo. Ya Ustaz dengar. Berhujah dengan ilmu, emosi. Allah. Kita kata bodoh lah, kita
katakanlah sains. Kan sains boleh terima semua. Mana barat ke, kajian-kajian. Jadi boleh tengok, okay, jadi kenapa kita kena tumpuk bulu, kenapa nak tanam pokok ni, kenapa nak buat darah. Kan? Jadi, bila kita berucap atas nama sains, saya macam kebanyakan agama-agama lain pun terima juga. Jadi, hanya dia boleh mencari titik pertemuan. Yang ketiga, bersifat terbuka dan memberi ruang yang sama. Jangan kita naik dia nak cakap, kita potong. Dia nak cakap, kita potong. Tapi kita cakap, dia nak potong, kita marah. Terbuka. Kadang-kadang dia kritik kita, tak ada masalah. Pasal dia bukan orang Islam. Kalau dia nak kritik Islam, memang pun orang bukan Islam mesti ada kritik Islam. Sebab dia rasa, sebab dia tak kenal Islam lagi. Jadi jangan marah kalau dia kritik Islam sebab dia tak kenal Islam. Kenapa dia tak kenal Islam? Sebab kita tak memperkenalkan Islam kepada dia. Kalau kita dah perkenalkan, kemudian dia membantah dan merontak, baru kita lawan. Ini kita tak kenalkan Islam, lepas tu kita nak harapkan dia terima Islam. Pastikan dia terima Islam sebab dia tak kenal Islam. Maka jangan marah. Jangan marah. Ini di antara perkara yang kita kena lakukan. Kita kena lakukan. Jadi memberi terbuka. Kalau dia kutuk, dia kritik kita, tak ada masalah. Tenang aja. Kalau dia kritik kita, tenang saja. Kemudian sebab harus ingat yang dikritik itulah orang Islam, sebab orang Islam yang banyak tak faham tentang Islam. Kalau dikritik Al-Quran, kalau dikritik orang Islam pun bukannya ikut Islam sangat pun. Yang keempat ialah merendah diri dan tawaduk. Masuk tu jangan terus kata kita adalah agama yang benar dan mereka salah, kemudian mereka tak benar, apa pun cakap tak betul. Jangan dulu cakap begitu. Kita cerita perkara yang boleh sepakati bersama. Kan? Sebab kita tak nak bergaduh dulu, akhirnya mereka melihat di kemuliaan Islam dan mereka sendiri akan tunduk. Yang kelima, bahasa lunak dan beradab. Bahasa kita gunakan mesti bahasa lunak, beradab, sopan santun, berbudi bahasa ilmiah. Jangan kita memaki hamun, kutuk, tok pekong dia buat boncit lah, mata sepit lah, pakai sari lah, nampak pusat lah. Jadi ini semua perlu untuk penghinaan. Kan? Lepas tu kata orang ni apa ni, gambar palang salib, pakai baju tak sempurna lah apa, kita kutuk kan. Tak payah. Itu bukan objektifnya. Yang kita nak ialah meneroboskan hatinya. Jangan cari benda-benda lain yang menyebabkan dia tertutup dengan kita. Yang ke-6, bijaksana dalam mencari berdialog. Bijaksana. Berdialog itu kena penuh bijaksana. Bijaksana iaitu berfikir sesuatu dan melaksanakan sesuatu pada hari demi kebaikan di sana nanti. Itu sebagai bijaksana. Apa kita buat sebenarnya untuk jangka masa panjang. Dialog-dialog ini sebenarnya untuk anak cucu kita sebagai dua hormon itu bijaksana. Sebab apa yang kita buat di sini untuk yang di sana nanti. Dan yang terakhir ialah mengarah ke arah yang jalan kebenaran. Kita mencari yang benar, bukan yang betul. Agama-agama lain, dia akan lihat, oh ini betul. Tapi yang benarnya apa? Lepas itu dari Al-Quran, As-Sunnah. Itu yang paling benar. Itulah dia prinsip berdialog dalam dialog antara agama. Ada siapa nak tanya? Kelas kita tak panjang. Mungkin lagi 5-6 minit akan tamat. Tapi saya mohon untuk baca 4 artikel itu, kan dia akan masuk dalam ujian pada minggu depan. Serta yang minggu lepas punya tu. Mana saya beri itu juga kalau anda kena baca. So, kerana dia akan masuk dalam peperiksaan final nanti. Ini pun akan keluar juga. Ada 3 soalan yang anda kena pilih untuk jawab masa peperiksaan yang 20 markah 27 bulan. Nanti ada 3 soalan saya bagi. Anda perlu jawab satu saja, 3 daripada 3 soalan, jawab satu saja. Salah satunya ialah tajuk minggu lepas 1, dan tajuk minggu ni 1, dan tajuk minggu depan 1. Anda boleh pilih. Anda boleh bacalah. Sebut. Okey? Ada soalan?
Ada Ustaz. Silakan. Saya nak Ada tanya. ke tak ada? Ada ni. Saya nak tanya. Uh, menurut ni daripada pandangan saya, daripada penglihatan saya, daripada masyarakat sekeliling. Saya nak tanya, sifat menurut perisi Islam ni, sifat dengki, sifat asal dengki ataupun sifat macam tak puas hati dengan orang. Itu memang banyak sifat bagi orang Islam ke berbanding daripada bukan orang Islam. Sebab saya tengok macam orang Islam dengan orang Cina macam dalam perniagaan. Dalam menurut penglihatan saya tengok orang Islam dia banyak asal dengki dalam perniagaan berbanding orang Cina. Jadi saya tengok orang Cina dia lebih maju daripada bisnes dia orang. Menurut Ustaz bagaimana? Itu dipanggil sebagai budaya Melayu, bukan budaya Islam. Kita kena bezakan antara orang Islam, budaya Islam dengan orang Melayu, budaya Melayu. Okey. Islam ni ada satu gagasan kehidupan yang turun daripada Allah SWT kepada Muhammad SAW kepada seluruh umat, rahmatan lil alamin. Umat itu akan menerima rahmat Islam itu dengan syarat dia kena ambil Islam kulliyah. Kulliyah ni secara keseluruhan, tak boleh ambil separuh-separuh. Kemudian budaya-budaya dalam masyarakat itu akan berubah. Mana budaya yang boleh diterima oleh Islam, teruskan. Mana budaya yang oleh Islam ditinggalkan. Contohnya orang Arab. Ada dua budaya Arab yang mempunyai budaya yang kuat dalam masyarakat Arab. Pertama ialah budaya meraihkan tetamu. Walaupun Islam tak datang lagi, orang Arab ni kalau dapat tetamu, walaupun dia tak kenal, dia akan bagi makan, selama 3 hari. Kemudian dia akan selesaikan. Dia tak akan tanya apa orang tu nak. Dia bagi makan, bagi sedap, selama 3 hari dia kemah dia. Kemudian lepas 3 hari baru dia tanya apa yang nak. Setelah dia bagi, itu adalah budaya orang Arab yang Islam terima. Tak ada masalah. Yang kedua, budaya orang Arab yang kedua ialah mabuk-mabuk, memuja perempuan dan memuja Arab. Ini budaya orang Arab yang mengakar dalam masyarakat. Tapi ini bertentangan dengan Islam. Maka budaya ini, oleh kerana bertentangan dengan Islam, dia kena keluarkan. Kalau dia masih mengekalkan, ini panggil ambil Islam separuh, tinggalkan Islam yang separuh. Dan ini ada merujuk kepada budaya dia. Jadi jangan terperanjat. Walaupun orang Islam dan sebagai orang Arab, dia masih ada tarian gelik, dia ada judi, dia juga marah. Tapi sebab itulah budaya masyarakat Arab. Tapi dia bukan orang Islam. Tapi bukan macam Islam. Walaupun dia bekerja dengan masyarakat. Cabaran kita di masyarakat Melayu ini ialah psikik Melayu. Psikik ni, orang Melayu dia ada psikik. Psikik ni cara terbentuknya budaya berfikir serta budaya hidup dia. Ini psikik. Kita boleh baca dari sejarah apa yang berlaku pada Hang Tuah. Ada pengkhianatan. Bagaimana kerajaan Melaka boleh tombang. Ada pengkhianatan Sekitul. Ada pengkhianatan Raja Mandela contohnya. Itu kenapa kerajaan Islam Melaka tombang. Macam mana kerajaan Islam Aceh tombang. Semuanya ada unsur-unsur masalah dalaman, iaitu hasad dengki kerana orang-orang barat yang datang menjajah negara-negara kita, dia tengok ini perangai dia. Sebab itu mereka, kenapa orang Inggeris boleh menjajah Malaysia dengan cara tanpa berperang berbanding dengan orang Belanda terpaksa berperang. Orang Inggeris tengok, kita tahu orang Melayu ini cinta dan ketaatan pada rajanya terlalu tinggi dan dia takut untuk derhaka pada raja. Sebab itu cara untuk mengelakkan peperangan, dia mempengaruhi raja, dia menjajah pemikiran raja saja dan sultan. Kalau sultan itu dapat dijajah pemikirannya dan akhirnya sultan diterima residen Inggeris, maka orang Melayu akan terima residen Inggeris. Dan orang Melayu yang menentang Inggeris, orang Inggeris kata dia menentang raja, menderhaka. Sebab dia kata dia pemahaman tu penderhaka, padahal itu pemahaman menentang penjajah. Ini cara dia letakkan. Jadi contoh
Jadi apa yang berlaku pada masyarakat kita ialah memang dalam masyarakat kita dia ada kemudian apa yang berlaku kepada apa nama hang tua. Menyebabkan ada unsur-unsur pengkhianatan daripada orang dalam. Apa yang berlaku pada Sultan apa ni saya punya tak tahu. Apa yang berlaku kepada masyarakat. Dan ini adalah sebenarnya gambaran. Jadi sebenarnya yang problemnya adalah budaya orang Melayu. Orang Melayu tidak menerima Islam 100%. Akhirnya yang kita nampak pada hari ini hasad itu adalah budaya Melayu bukan budaya Islam. Budaya Islam. Itu dia. Okey. Ada soalan lain? Okey Ustaz. Ada soalan lain? Saya punya bateri handset ni semakin lama saya tak tahu apa sebab. Ya ada Ustaz. Tinggal 10%. Kalau dia lama ni maksimum ada 2 minit saja. So kalau tak ada apa-apa boleh kita tutup majlis kita. Boleh? Okey. Kita baca artikel yang saya berikan dulu ya. Alright, itu saja kita tangguhkan dengan baca tasbih kafarah dan surat As-Sabat. Kita sudah masa kita waktu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Nurul Awatif.